Kak Intan ni profil dia seorang suri rumah tangga. Dia ada suami yang bekerja di luar negara, yang balik dalam 2 ke 3 kali saja dalam setahun. So dia ada 2 orang anak perempuan dan juga ada seorang anak angkat perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Bertemu lagi kita kali ini untuk satu lagi topik. Cuma hari ni saya tak ada spesifikkan topik, tapi saya akan kongsi berkenaan dengan satu case study klien saya. So, untuk case study ni saya namakan dia sebagai Kak Intan. Okay? Kak Intan ni profil dia seorang suri rumah tangga. Dia ada suami yang bekerja di luar negara, yang balik dalam 2 ke 3 kali saja dalam setahun. So dia ada 2 orang anak perempuan dan juga ada seorang anak angkat perempuan. So Kak Intan bagi tahu pasal dia punya kerisauan dengan profil yang dia ada ni. So sebelum kita teruskan, apa kata kita tengok profil suami Kak Intan dan siapa waris faraidnya. Kalau korang tengok profil suami Kak Intan, so suami dia dah tak ada ibu dan ayah. So dia ada waris faraid dia adalah terdiri daripada Kak Intan selaku isteri. Dia ada 2 orang anak perempuan. Dia ada suami dia ada 3 orang adik-beradik. So campur dia 4 lah. Maksudnya dia ada 2 orang adik lelaki dan juga 1 adik perempuan. So kalau dari segi pembahagian faraid, Kak Intan akan dapat 3/24. Anak perempuan kandung akan dapat 16/24, adik lelaki akan dapat 4/24 dan akhirnya adik perempuan akan dapat 1/24. So dekat sini jelas sekali bahawasanya pembahagian faraid ni hanya di kalangan yang tertera nama tersebut, tidak termasuk dengan anak angkat Kak Intan. So bila tengok daripada profil faraid ni, memang Kak Intan trigger lah, saya nak cakap, di mana dia sangat risau. Pertama sekali dia tengok bahagian faraid dia antara yang paling sikit. So dia kata, Azlin, saya ni orang yang banyak contribute dalam family ni. Contribute in the sense that, okay, suami dia memang dari segi menyediakan segala perbelanjaan, tapi dia lah yang pergi hantar anak dia pergi sekolah, dia yang pergi bayar loans, dia yang pergi pastikan bahawa rumah tu cukup makanan, pakai dan semua-semua. Tapi dia kata end up, dia kata hanya that portion saja dia dapat. Yang kedua, dia tengok bahagian anak angkat dia langsung tak ada dekat dalam tu. Tu memang dia sangat risau lah. Dia kata dia ambil anak dia tu waktu dalam pantang lagi, kecil lagi, and now anak dia umur 7 tahun. So dia fikir apa nasib anak angkat dia kalau apa-apa jadi kepada suami dia dengan kedudukan dia sebagai suri rumah tangga, tahulah kan. So sebab dia memang fokus jadi suri rumah tangga, so benda-benda selain daripada yang buat tuntutan ke semua dia memang tak tahu, dia tak well versed dalam hal-hal tersebut. So untuk kita bagi solusi berkenaan dengan Kak Intan ni, ada beberapa benda yang kita kena dapatkan informasi. So benda pertama yang saya dapat tahu adalah, kebanyakan daripada aset Kak Intan ni adalah aset yang joint name, 2 nama. 2 nama ni maksudnya aset seperti tanah dia, rumah dia, dia punya savings account dia. 50% adalah hak suami dia dan 50% hak Kak Intan. Okay? So dekat sini apa yang saya cadangkan tu, pastikan untuk memastikan bahawa protected Kak Intan ni sebagai isteri. So saya cadangkan dia untuk buat satu dokumen bertulis, iaitu perjanjian di antara pasangan suami dan isteri, di mana si suami akan memberikan hak beliau yang 50% tu kepada isterinya secara mutlak. Okey. So dengan perjanjian itu, si isteri akan mendapat 50% dan ianya tidak dikira sebagai harta pusaka dan tidak termasuk dalam hukum faraid. Memandangkan Kak Intan perasan bahawa pembahagian harta faraid tidak termasuk dengan anak angkat dia. So dekat situ suami dia boleh buat wasiat dengan membutuhkan 1/3 daripada harta pusaka tu diberikan kepada anak angkat dia. So sekurang-kurangnya terbelalah nasib anak angkat tu, dan dalam masa yang sama mereka juga boleh melakukan dokumen hibah amanah untuk ke semua anak perempuan mereka.
bila saya bagi solution untuk buat dokumen perjanjian di antara pasangan suami dan isteri untuk protect Kak Intan sendiri terhadap harta-harta yang dia share bersama, and then buat wasiat untuk pastikan ada pentadbir yang dilantik untuk manage harta pusaka. Lepas tu buat wasiat dengan ada peruntukan 1/3 kepada anak angkat dan juga buat hibah amanah. So bila kesemua dokumen-dokumen ni kita prepare, saya propose kepada Kak Intan. Of course Kak Intan sangat-sangat gembira sebab apa saja kerisauan yang saya sebutkan tadi semuanya boleh diselesaikan dengan dokumentasi yang telah kita bincangkan sebentar tadi. So, korang nampak tak bahawasanya bila tak merancang, banyak perkara yang boleh terjadi di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita merancang, memang ada banyak perkara yang kita boleh kawal, seperti kita boleh melantik pentadbir, and then kita boleh pastikan ada yang menjadi penjaga harta anak kita, and then kita akan pastikan juga bahawa peruntukan kepada waris bukan faraid dapat dilakukan dan sebagainya. Namun satu benda yang korang semua kena ingat, kita hanya merancang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menentukan segalanya. So, sehingga kita bertemu lagi di lain topik, insya-Allah. Seperti biasa, sila layari website harta kita dan jumpa lagi. Bye.